Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton? Macam mana boleh dengar suara saya dengan baik? Bertemu lagi kita di dalam Borak Warga Pondok. Kali ini saya nak kongsikan dengan penonton yang dirahmati Allah, solat bagi orang yang sakit. Baik, penonton yang dirahmati Allah, bersama dengan saya pada petang ini adalah Tuan Jamaluddin, Tuan Haji Hariri bin Jamaluddin. Tersebut nama ayahnya pula, minta maaf Tuan Haji. Okey, baik. Pandang kamera sikit Tuan Haji. Bye-bye. Okey, ini salah satu sahabat pondok kita, tuan-puan yang dirahmati Allah. Berumur lebih kurang 72 ya. Masya Allah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Tuan Haji asal daripada mana Tuan Haji? Saya berasal daripada Padang Rengas, Kuala Kangsar, Perak. Padang Rengas. Naikkan sikit apa? Mas Tuan Haji. Biasa dia rajin turun terjatuh-jatuh ni Tuan Haji. Okey, baik Tuan Haji. Sekarang ni Tuan Haji, kebiasaan saya lihat Tuan Haji Hariri biasa memang solat menggunakan kerusi, menggunakan alat untuk membantu beliau. Sebab sebenarnya apa masalah Tuan Haji? Sakit lutut. Dah berapa lama dah Tuan Haji? Dah banyak tahun dah ni. Dulu saya berkhidmat sebagai tentera, jadi itulah. Okey, salah seorang tentera. Di bahagian mana Tuan Haji? Saya bahagian pengangkutan. Okey. Apa ni, Tuan Haji Bakar tu kawan satu? Haji Bakar dia polis, saya tentera. Okey, faham. Kalau dengan Tuan Haji Suhaimi? Haji Saimi tak tahu dia berkhidmat apa ke dulu, tak tahu. Okey, baik. Tapi memang satu orang kata bertugas dalam dunia, kita kata menjaga keselamatan ni lah tuan-tuan dan dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah Tuan Haji Hariri bersama dengan kita. Jadi kesan kerja berat tu yang menyebabkan bahagian lutut ni memberi kesan pada bahagian lutut ketika umur seperti ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi sekarang ni yang pertama saya nak kongsikan dengan tuan-puan kedudukan kerusi kalau masing-masing gunakan kerusi. Okey. Tuan Haji boleh berdiri sekejap kan? Okey, boleh berdiri sekejap. Okey. Tuan Haji kalau balik pondok jalan kaki okey Ada. Cuma nak turun sujud tu lah jadi masalah. Okey, kedudukan kerusi yang pertama, kalau kita duduk dengan soft, satu soft dengan orang kat belakang pun ada. Sekarang kita dah jarak, memanglah tak ada orang nak sujud. Jadi kena kedepankan bahagian tu selari dengan line. Okey. Tapi kalau kita duduk di satu kawasan yang mana orangnya memang tak ada, kita duduk di barisan belakang, contoh di sini kan. Jadi memanglah tak ada orang kat belakang ni, penonton dirahmati Allah. Jadi kita belakangkan kerusi ni. Jadi kita yang berdiri di bahagian sini. Tu kedudukan dia. Sebab tu orang yang duduk kerusi ni elok dia duduk kat mana, Lip? Duduk kat sini, Lip. Hujung-hujung. Memang dia kena duduk kat hujung-hujung bahagian belakang. Duduk hujung bahagian belakang, itu paling utama. Supaya bagi orang yang hadir, dia duduk ke depan ni. Jadi orang yang duduk kerusi memang kena duduk bahagian belakang. Supaya apa? Kerusi ni ke belakang dan dia berdiri satu soft dengan orang lain. Okey. Misalnya dah tak ada orang, dia nak duduk depan juga. Jadi dia nak duduk depan tapi hujung. Tapi kerusi dia kena ke depan. Supaya orang kat belakang ni, kalau duduk kerusi kat belakang ni, Lip, orang belakang ni rokok terkena pula kerusi kan. Jadi dia duduk kat hujung, depan boleh, tapi bahagian hujung tepi dengan dinding, tapi dia kena depan sikit lah. Tapi dia akan terlebih sikit lah dengan soft yang ke depan. Okey, tapi tak membatalkan solat lah. Okey, baik, satu. Itu kedudukan kerusi. Jadi Tuan Haji memang biasa depan macam ni kan? Macam ni? Biasa macam ni kan? Sebab duduk depan. Okey, baik. Biasa macam ni. Okey, satu. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, bila contoh macam Tuan Haji Hariri ada masalah lutut. Jadi solat yang pertama dia masih boleh berdiri. Masih boleh berdiri. Jadi solat dia perlu niat, dia mesti qiyam sempurna seperti biasa. Cuba Tuan Haji macam biasa, Allahu Akbar, contoh solat Zuhur kan. Allahu Akbar. Jadi perlu berdiri secara sempurna. Tuan Haji Hariri dia perlu berdiri secara sempurna. Jadi rokok. Jadi rukuk masih boleh Tuan Haji? Boleh. Rukuk macam biasa. Rukuk macam biasa. Okey. Rukuk macam biasa, i'tidal macam biasa Tuan Haji. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi masalah sekarang Tuan Haji adalah nak duduk antara dua sujud. Okey, jadi Tuan Haji dia tak boleh duduk
Okey, duduk. Sujud boleh. Contoh. Tuan Haji duduk. Boleh. Lepas tu sujud dalam keadaan seperti ini. Padahal Tuan Haji boleh sujud. Okey. Cuba sujud Tuan Haji. Okey. Sebenarnya Tuan Haji boleh sujud. Okey, dia boleh turun. Okey, boleh turun. Sujud. Yang Tuan Haji tak boleh sekarang ni adalah duduk lama-lama di antara dua sujud. Cuba duduk macam ni masih boleh. Tapi masih tak sempurna sebab tak terkena di bahagian bawah. Tapi dalam keadaan sakit ni, tapi sujud balik Tuan Haji. Okey. Jadi kalau keadaan macam ni, Tuan Haji boleh berdiri lagi. Berdiri dan duduk di atas kursi. Lepas kalau contoh tahiyat awal, bila tahiyat awal Tuan Haji dah boleh duduk kat sini. Sebab kalau nak tunggu lama-lama macam tadi tu sakit tuan-puan dirahmati Allah. Jadi Tuan Haji boleh duduk keadaan macam ni. Begitu juga seterusnya sampai tahiyat akhir Tuan Haji. Sampailah tahiyat akhir Tuan Haji boleh buat macam tu. Rukuk sujud boleh. Okey, jadi tahiyat akhir je Tuan Haji duduk nanti. Itu kedudukan dia tuan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Sekarang ni Tuan Haji dah diri tegak dah habis. Ada setengah orang tuan-puan dirahmati Allah. Dia memang berdiri tak boleh Tuan Haji. Memang dia berdiri tak boleh. Lama nanti dia menggeletar. Jadi apa yang dia perlu buat, dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Kalau dia tak pakai kerusi contoh, Tuan Haji bangun. Okey, dia tak pakai kerusi lah tuan-puan dirahmati Allah. Dia tak pakai kerusi. Jadi macam mana keadaan dia? Jadi Tuan Haji contoh berdiri menggeletar, tak tahan kan. Tok Imam baca Al-Baqarah, Al-Maklum lah kan. Baca Al-Baqarah. Jadi Tuan Haji boleh duduk Tuan Haji, bersila. Sujud dadah. Boleh duduk bersila. Contoh tak pakai kerusi kan. Tuan Haji boleh turun pelan-pelan, bersila je. Bersila tuan-puan. Ada jenis orang bila dia dah diuji dengan lutut tak boleh nak bergerak dan sebagainya, dia boleh duduk dalam keadaan bersila macam biasa Tuan Haji, tangan di perut. Contoh tunggu imam baca apa semua. Tapi bila dah tak menggeletar, tak apa kan, mana kata dah okey dah, kena berdiri balik Tuan Haji. Itu kaedah dia tuan-puan dirahmati Allah. Jadi Tuan Haji boleh berdiri pelan-pelan ni. Allahu Akbar. Okey, Tuan Haji memang tak boleh berdiri tuan-puan, memang tak boleh duduk bersila. Jadi memang kena guna kursi. Duduk Tuan Haji. Okey. Jadi Tuan Haji dia memang memerlukan kursi untuk duduk waktu semayang. Jadi tapi waktu duduk waktu bila? Iaitu waktu tahiyat awal dan waktu ketika tahiyat akhir sahaja. Sebab waktu duduk antara dua sujud, Tuan Haji hanya boleh buat macam ni je. Dalam kiraan 20 saat je lah. Jadi mampu lagi sujud. Jadi sujud macam biasa. Kemudian bila dah tahiyat akhir, baru duduk. Itu kaedah dia. Baru sila kan? Ya, betul. Ada orang jadi contoh. Ada orang memang dia sakit. Ada masalah sakit kan tuan-puan dirahmati Allah. Jadi kalau dia tak boleh duduk di antara dua sujud, dia boleh bersila. Bersila. Tahiyat akhir. Contoh bengkak sikitlah kaki kan. Memang tak boleh nak tahiyat akhir tak boleh gaut ke apa kan. Memang orang masalah gaut. Dia tak boleh, jadi dia boleh bersila. Sila. Okey. Tangan di sini macam biasa. At-tahiyatul mubarakatus. Tapi dalam kedudukan yang paling susah dan dia tak boleh mampu nak buat dah. Jadi dia boleh bersila. Okey. Jadi kalau dia dah sihat ke apa, jadi dia kena duduk macam biasalah. Tahiyat awal ataupun tahiyat akhir macam biasa. Okey. Itu kaedah-kaedah bagi orang yang solat dalam keadaan sakit. Tu aja ada persoalan lagi. Kalau berkaitan dengan solat. Jadi masalah sah dan tak sah macam mana? Kalau macam sebelum ni tak tahu kan. Jadi saya pun memerhati juga sebab tu kalau tak tahu tak ada masalah, dan sekarang ni kita pun belajar pelan-pelan kan. Jadi benda yang lepas tak apa dimaafkan, cuma sekarang ni begitu kedudukan dia dan cara solat bagi orang yang tak mampu. Tapi tak apa, kita dalam konsep belajar ni tuan-puan dirahmati Allah, pasti ada hikmah di sebalik setiap apa yang kita belajar, apa yang pernah kita lakukan, silap dan sebagainya. Jadi insya-Allah, jadi kedudukan kerusi kita dah belajar. Jadi solat dalam keadaan sakit tu begitu. Sampai satu tahap tuan-puan dirahmati Allah, kalau misalnya sampai satu tahap lah, bila orang tu dah memang tak boleh nak berdiri tegak, jadi memang full masa, full time dia kena duduk je. Jadi rukuk dia dalam keadaan seperti ini,
Cuba tu Haji tunjukkan sikit rukuk. Rukuk dia macam ni. Dan sujud dia lebih daripada rukuk. Tak ada bawah sangat macam ni. Jadi yang pertama rukuk dia, okey. Tangan dia seperti ini. Okey, sujud dia bawah sikit. Gitu. Dia sampai satu tahap dia begitu. Dia perlu lakukan. Tu kalau memang dah tak boleh nak turun, tak boleh nak sujud. Kalau sujud pun nak bangun pun payah dah, memang tak boleh bangun dah. Akan terhenti kat situ je pelaan. Jadi dibenarkan untuk duduk seperti ini. Tapi kalau masih boleh berdiri tu Haji, kena berdiri. Cuma rukuk dan sujud je dalam keadaan kita panggil duduk. Subhanallah. Jadi sebenarnya solat ini satu amalan yang sangat tak boleh tinggal walaupun dalam bagaimana keadaan, tapi ada kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Bagaimana nak memudahkan solat bagi orang yang sakit. Sampai satu tahap, sampai keadaan macam ni pun tak boleh tinggal solat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya ke, miskin ke, senang ke, susah ke, sihat ke, sakit ke, kalau boleh solat baring pun boleh tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kita cerita solat bagi orang yang baring pula. Memang tak boleh nak bangun dah. Jadi kita akan kongsikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.